Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Baik, terima kasih kepada Darul Zikri, Kak Syahmi, Amida dan juga Afrina yang hadir pada sesi kelas yang kedua pada hari ini. Ustaz ucapkan tahniah kepada kamu semua yang terus bersungguh-sungguh untuk hadir ke kelas. Okey, murid yang hadir, orang-orang yang bersungguh untuk hadir ni mestinya ada balasan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu berada dalam kelas online, kamu tak dapat hadir lagi ke sekolah, tapi kamu masih bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Okey. Baik, itulah yang kita kejar selama ni, iaitu kita dah dapatkan redha Allah, rahmat Allah, pahala Allah yang melimpah-limpah, supaya akhirnya juga apa yang kita buat juga akan mendapat balasan syurga Allah Taala. Baik, murid-murid tahun 6 yang dikasihi sekalian, Ustaz nak share dengan kamu satu video. Ustaz nak cuba kamu tengok dan kamu beritahu Ustaz apa yang kamu dapat belajar. Ustaz. Okey, Ustaz share. Ustaz pun baru first time tengok video ni, tapi Ustaz rasa tak ada masalah. Tapi okey lah benda ni. Ha? Tak ada unsur-unsur yang merepek yang macam hari tu agama. Apa? Oh, suka lah. Lawak agama itu. Okey. Cek share sound. Okey, nampak tak skrin? Nampak? Sekejap. Masih hitam dah. Okey, tajuk dia apa? Kitab suci manakah bahasanya masih dipertuturkan? Okey, jom. Agama besar memiliki kitab suci tersendiri yang memiliki bahasa-bahasanya yang tertentu. Kebanyakan bahasa kitab suci ini telah tidak dipertuturkan lagi di dalam komunikasi di dalam dunia pada hari ini. Agama Zoroaster dan kitab Zen Avesta. Zoroaster atau Majusi adalah agama kuno dari Parsi yang pernah menjadi agama besar pada suatu ketika dahulu. Kitab suci agama ini adalah kitab Gathas dan Zen Avesta yang mana ia ditulis dalam bahasa Parsi kuno. Bahasa tersebut pupus dari pertuturan setelah Parsi ditawan oleh tentera Alexander the Great pada tahun 331 sebelum Masihi. Kini bahasa kitab suci kuno mereka telah pupus dan mula dihidupkan versi bahasa Parsi pertengahan yang dikenali sebagai bahasa Parsi Pahlavi sebagai bahasa pertuturan. Setelah itu, bahasa Pahlavi juga mengalami kepupusan dari sudut pertuturan dan kini mereka bertutur dalam bahasa Parsi moden. Agama Hindu dan kitab Veda. Bagi agama Hindu, kitab suci utamanya adalah Veda. Veda terdiri dari 4 yang dikenali sebagai Rig Veda, Yajurveda, Samaveda dan Atharva Veda. Kesemua kitab Veda ini ditulis pada zaman Vedic sekitar 1500 sebelum Masihi hingga 500 sebelum Masihi. Kesemua 4 kitab Veda ini ditulis dalam bahasa Sanskrit lama yang dikenali sebagai Vedic Sanskrit, yang mana ia tidak dipertuturkan sebagai bahasa komunikasi oleh majoriti penganut Hindu sekarang. Agama Buddha dan kitab Tipitaka. Dalam agama Buddha pula, kitab suci mereka dinamakan sebagai Tipitaka. Tipitaka adalah perkataan bahasa Pali yang bermaksud 3 bakul kebijaksanaan. Kitab ini dinamakan sedemikian kerana terbahagi secara utamanya kepada 3 bahagian iaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Kitab Tipitaka ditulis menggunakan bahasa Pali yang merupakan satu bahasa lama yang berkongsi rumpun dengan bahasa Sanskrit. Seperti mana juga bahasa Sanskrit, bahasa Pali juga tidak lagi dipertuturkan secara semula jadi sebagai bahasa pertuturan harian oleh mana-mana manusia pada hari ini. Agama Yahudi dan kitab Tanakh. Dalam agama Yahudi, kitab suci mereka dikenali sebagai Tanakh atau Torah atau dikenali sebagai Taurat dalam bahasa Arab. Ia terdiri dari 5 buah buku pertama dalam Tanakh yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi ditulis oleh Nabi Musa AS. Tanakh secara umumnya tertulis dalam bahasa Ibrani lama atau Biblical Hebrew. Bahasa ini berbeza dengan bahasa Ibrani moden yang digunakan oleh masyarakat Yahudi di Israel pada hari ini. Ia kerana dianggarkan telah pupus sebagai bahasa pertuturan harian.
Kepupusan bahasa Ibrani kuno ini bermula dari penjajahan Raja Nebukadnezar ke atas bangsa Israel dan ditawan dalam buangan Babylon pada tahun 629 hingga 539 sebelum Masihi. Malah ketika dalam pembuangan itu, bangsa Israel dilarang untuk bertutur dalam bahasa Ibrani kuno kecuali perlu bertutur dalam bahasa pemerintah pada waktu itu, iaitu bahasa Aramaik. Pada tahun 200 Masihi, bahasa Ibrani telah pupus dari pertuturan. Sehinggalah pada 1881, seorang berbangsa Yahudi bernama Eliezer ben Yahuda mula menghidupkan kembali bahasa Ibrani dengan pertuturan Ibrani moden yang digunakan pada hari ini. Agama Kristian dan Kitab Bible. Agama Kristian memiliki kitab suci yang dikenali sebagai Perjanjian Baharu. Kitab ini dinamakan sebagai Perjanjian Baharu kerana dianggap sebagai perjanjian yang diperbaharui oleh Tuhan dengan manusia, dengan menggantikan perjanjian sebelumnya yang telah dibuat oleh Tuhan dengan Bani Israel di dalam kitab suci agama Yahudi, yakni Tanakh. Kesemua tulisan dalam kitab Perjanjian Baharu ini asalnya telah ditulis dalam bahasa Yunani Koine yang merupakan bahasa Greek lama yang tidak lagi dipertuturkan dalam kehidupan harian. Tambahan daripada itu, penganut agama Kristian juga umumnya tidak membaca Perjanjian Baharu dalam bahasa asalnya. Sebaliknya, mereka bergantung kepada edisi terjemahan yang telah diterjemahkan oleh para penterjemah Perjanjian Baharu sama ada ke dalam bahasa Inggeris atau bahasa ibunda masing-masing. Dalam agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran yang merupakan kitab suci yang terpelihara dalam bahasa Arab. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran kekal digunakan sehingga ke hari ini oleh sebahagian manusia sebagai bahasa pertuturan harian mereka. Bahasa Arab pada zaman Al-Quran diturunkan telah dipelihara dengan baik keasliannya agar tidak mengalami perubahan atau kehilangan maksud dengan munculnya ilmuwan bahasa Arab seperti Sibawayh dan Ibnu Manzur, yang mana mereka berusaha merekodkan prinsip-prinsip tata bahasa-bahasa Arab serta maksud-maksud perkataan Arab di dalam kamus. Al-Quran tidak hanya terpelihara dalam bentuk tulisan, tetapi juga cara sebutannya kerana kewujudan tradisi pengajaran Al-Quran secara lisan yang teliti. Bahasa Arab kaya dengan maksud menjadikan Al-Quran sebuah kitab yang syarat dengan makna. Bahkan Al-Quran itu sendiri juga telah menjadi antara dokumen yang dianggap sebagai rujukan untuk menentukan peraturan tata bahasa Arab oleh para ahli bahasa Arab sehingga ke hari ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Okey. Baik, tengok tak video panjang tadi? Apa yang kamu dapat belajar daripada video tadi? Saya ingatkan kitab Al-Quran dia ada. Tak yang saya tahu, rupanya ada banyak lagi kitab. Saya ingatkan kitab Al-Quran dia ada dalam dunia ni. Saya ingat ada Rupanya banyak lagi kitab. Ada kitab Tobut, Bible tu semua Al-Quran kan. Ada juga India pun ada. Ya. Amilda, apa pandangan kamu lepas tengok video tadi? Apa yang kamu dapat pasal daripada video tadi? Afrina? Okey, kena berani, murid kena bagi pandangan. Kamu dah darjah 6 dah umur ni, nanti masuk sekolah menengah lagi banyak pandangan yang kamu kena keluarkan. Ustaz, Kenapa Al-Quran je yang dia masih kekal bahasa sedangkan yang lain tu tak kekal-kekal lah, syuk kekal. Yang pertama sebab Al-Quran tu sendiri dijaga oleh Allah tu sendiri. Okey, dengan cara macam mana Allah jaga? Dengan banyaknya kumpulan-kumpulan penghafaz Al-Quran di seluruh dunia. Al-Quran ni bukan dihafaz sejak dulu je, tapi sampai sekarang pun orang masih hafaz. Dekat seluruh dunia di mana ada orang Islam, biasanya kitab Al-Quran tu akan dihafal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab bahasa Arab tu sendiri dijadikan sebagai subjek pembelajaran di sekolah-sekolah, di universiti, di masjid-masjid, di surau-surau. Okey, dia bukan bahasa dia bukan hanya bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey, tapi bahasa tu digunakan juga dalam peperiksaan. Contoh, kamu belajarkan bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu yang kamu gunakan seharian ni,
bukan sekadar dalam pertuturan harian tapi digunakan juga dalam peperiksaan. Peperiksaan. Sebab itu digunakan, dan dalam peperiksaan kita gunakan bahasa Melayu yang rasmi lah. Kita tak gunakan bahasa Melayu yang pasar-pasar. Contoh SY saja. SY, mu nak gimana? Kita tak sebut gitu tu orang Kelantan sebut. Hang ni siapa? Itu orang Kedah sebut. Kita tak gitu, kita guna bahasa rasmi. So Al-Quran juga bahasa Arab juga begitu. Sebab itu dia masih kekal. Dah beribu tahun bahasa Arab tu dia masih kekal sampai sekarang. Yang ketiga sebab apa? Sebab Al-Quran tu sendiri dalam bahasa Arab tu dia sangat cantik. Okey, kita kalau dengar orang cakap bahasa Arab, kita tak rasa geli pun, kita tak rasa macam bosan, kita rasa walaupun kita tak faham, tapi kita rasa sedap orang dengar cakap bahasa Arab. Sebab tu dia bahasa yang sangat indah lah. Okey, contoh kamu sebut Akbar, Allahu Akbar kan? Apa maksud dia? Yang maha besar. Okey. Maha besar. Akbar tu kamu kena hati-hati sebut. Sebab kalau Akbar tu kalau kamu salah sebut, dia boleh bermaksud anjing. Ya ke? Anjing dalam bahasa Arab apa dia? Tak tahu. Ai. Kabar. Tak tahu. Ai, kamu belajar bahasa Arab tak tahu? Anjing. Saya mana pernah dengar lagi anjing dalam bahasa Arab. Saya tak pernah dengar. Hai, korang ni belajar apa dia? Qalbun. Bukan Akbar, okey, qalbun. Qalbun dalam bahasa Arab, qalbun hati tau. Qaf lam ba. Tapi kalau kalbun, kaf lam ba, maksud dia anjing. Faham tak? Apa kena dengan akbar? Ustaz bagi contoh yang lain. Okey, Ustaz bagi contoh lain. Contoh qalbun. Qalbun dalam bahasa Arab maksudnya hati, huruf qaf. Tapi kalau kamu tukar huruf kaf, dia jadi apa? Kalbun. Kalbun tu anjing. Hati dengan anjing. Tu beza tukar satu huruf je pun. Akbar. Okey. So, akbar pun sama. Akbar tu bukan masuk ada kaitan dengan anjing. Maksud Ustaz kalau kamu salah tajwid kat situ. Allah Akbar. Dia ada maksud yang berbeza. Okay. Dia akan bagi hati kamu suci. Okey, Kamu suci. Anjing kamu. Okey, so kena hati-hati lah. Baik, murid-murid tahun 6 yang dikasihi sekalian. So hari ni Ustaz nak buat wrap up sikit pembelajaran kita. Wrap up. Maksudnya Ustaz tengok apa tajuk-tajuk yang kamu masih belum belajar. Okey, kita buka dulu tajuk fiqh dahulu. Okey, buka buku teks fiqh. Ustaz akan buka buku teks fiqh. Okey, Ustaz akan share screen supaya kamu sama dengan muka surat Ustaz. Okey. Pada buku fiqh ni, okey, kita buka isi mengandung. Isi mengandung. Okey, isi kandungan. Okey, pada bab isi kandungan ni, bab ni semua kita dah belajar, betul? Okay, ada tak bab yang kamu rasa antara bab fiqh ni? Bab mana yang paling kamu tak faham? Saya yang sembelihan ni kan, saya memang expert sebab hari tu saya buat quiz soalan. Quiz tag. Lagi? Saya expert sebab Ustaz suruh buat tajuk tu kan, saya sendiri. Ya, memang betul Akil. Kejap lagi Ustaz akan bagi quiz-quiz yang kamu dah buat. Nak jawab tak? Kawan buat. Saya kawan-kawan buat. Ya, ada 4 orang yang buat. So kita akan saya jawab punya senang. Kita akan jawab 4 quiz hari ni. Ustaz cakap susah saya punya soalan. Senang. Ya. Darinya susah kot. Ustaz, nak tahu tak kenapa saya lambat? Apa? Sebab bila saya dah macam tekan kopi tau. Saya dah tekan kopi dah kan. Bila saya pergi Telegram, saya nak paste, saya nak buka balik kan. Apa benda lain. Saya dah punya yang lepas-lepas punya ni, kopi. Faham. Okey, baik. Hari ni kita akan buat kuis yang kamu semua dah buat. So ada berapa kuis? Hari ni ada 4 kuis yang kamu nak buat. Tapi sebelum kita pergi kepada kuis-kuis tu, Ustaz nak kamu cuba recap sikit beberapa tajuk. Kita pergi tajuk haji dan umrah dahulu. Okey, untuk tajuk haji dan umrah ni, kamu belajar dahulu dengan Ustazah Nurul, betul ke? Ya. Betul kan? Okey, Ustaz nak tanya kamu. Haji dengan umrah tahun ni ada ke tak ada?
Tak ada. Tak ada. Untuk rakyat Malaysia tak ada tahun ni. Okey, sebab apa? Sebab COVID. Anak tak boleh pergi Kaabah. Okey, tapi adakah masuk amalan haji tu tak ada langsung? Ada je. Okey, untuk penduduk Arab Saudi yang tinggal di sana, mereka akan mula buat haji lah tahun ni. Tapi untuk rakyat Malaysia, kita tak bawa. Okey, so haji tu, COVID. haji ni dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Maksudnya dia wajib dibuat. Antara rukun Islam, antara rukun Islam yang paling mencabar sebenarnya lah haji. Sebab haji ni betul-betul kena ikut kemampuan. Iaitu kemampuan dari sudut badan kamu dan kedua kemampuan dari sudut harta benda kamu. Dia perlukan banyak duit nak pergi sana. 10,000 macam itu kena pergi. Okey, kos dia memang sangat tinggi. Nabung lah. Ya, kena ada tabungan. Memang Allah nak test kita adakah kita sanggup mengeluarkan duit pergi menunaikan haji. Ustaz sendiri dah pernah pergi umrah. So ustaz rasa memang sangat mencabar lah. Nak buat umrah pun rasa sedikit mencabar. Dia memerlukan fitness sikit, kekuatan badan kamu untuk buat. Sebab dia banyak berjalan, ada tempat kena lari sikit. Okey, ya. Dia kata haji kita ni tahu, dia habiskan semua duit dia kan. Semata-mata nak buat haji dengan umrah. Dia balik Malaysia miskin tu. Ada ke? Tak ada kan? Tak boleh. Ada, dia ada seorang je. Kalau dia tak apalah. Kalau dia ada ahli keluarga dia tak boleh macam tu. Dia tak boleh pergi haji dalam keadaan ahli keluarga dia tak makan. Tak boleh. Dia kena cukup. Maknanya dia pergi haji, lepas tu dia mesti cukup ahli makan minum ahli keluarga dia cukup. Baik, haji ni mengunjungi Baitullah Haram di Kaabah pada bulan haji dengan mengerjakan ibadat-ibadat tertentu. Umrah pula apa beza dia? Mengunjungi Baitullah di Mekah pada bila-bila masa. So apa perbezaan haji dengan umrah? Haji ni mesti dilaksanakan pada bulan haji iaitu bulan Zulhijjah. Umrah pula pada bila-bila masa. Dia tak ada ketetapan masa. Macam puasa bulan Ramadan lah. Puasa bulan Ramadan hanya wajib pada bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Kalau kamu nak puasa Ramadan di luar bulan Ramadan sah ke tak sah? Tak sah. Tak sah. Okey, tak sah. Okey, itu namanya bengong lah tu. Okey. Bengong tak? Okey. Habis tu ustaz kalau puasa sunat. Puasa sunat bukan puasa wajib. Tu bila-bila. Macam tu juga haji ni wajib, umrah ni sunat. Okey. Baik, apakah hukum dia? Hukum dia adalah wa'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang cukup syarat. Cukup sekali je. Okey. Nanti akil dah pergi, dia balik nama dia Haji Akil Syahmi. Haji Akil Syahmi. Darwish dah balik Haji Darwish. Hamidah dah balik Hajah Hamidah. Hajah Afrina. Tapi title tu tak wajib pun. Okey, dekat negara lain tak ada pun title tu. Okey. Okey, baik, apakah syarat-syarat dia? Yang pertama dia mesti Islam. Orang bukan Islam tak boleh masuk Mekah. Dekat Mekah dengan Madinah tu tanah yang dimulakan. Orang bukan Islam tak boleh masuk. Okey, baligh, mesti orang yang nak buat haji umrah ni orang dah baligh. Tapi kalau kanak-kanak buat sah hukum dia. Kanak-kanak dia dah ada duit, contoh kanak-kanak tu ayah dia kaya, kanak-kanak tu buat umrah tadi. Okey, sah hukum dia. Okey. Yang ketiga mesti berakal. Berakal lawan dia apa? Gila. Orang gila tak wajib buat. Bodoh. Gila dengan bodoh. Yang keempat merdeka, hamba tak wajib. Dan yang kelima, yang ni nama istita'ah. Berkemampuan. Bahasa Arab kita panggil istita'ah. Ikut Ustaz sebut istita'ah. Bukan isteri taat. Bukan. Isteri bertaat. Istita'ah. Ni dia sebut ni istita'ah. Okey, apakah maksud istita'ah? Yang pertama, ada perbelanjaan yang cukup untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya. Tu yang maksud Ustaz. Dia nak pergi haji boleh. Dengan syarat orang yang ditinggalkan. Contoh adik-beradik, anak-anak ada pun dah cukup makan. Yang kedua sihat tubuh badan. Tak boleh pergi dalam keadaan kena COVID-19. Okey. Semua. Yang ketiga, ada kenderaan yang sesuai. Maksudnya kita ikut kenderaan yang sesuai. Kalau sekarang ni orang Malaysia nak masuk Mekah ni kena ikut kapal terbang. Sebelum kapal terbang, dulu
orang naik kapal laut. Dulu kapal laut. Okey, dan yang keempat aman perjalanan pergi dan balik. Maksudnya perjalanan tu mudah, tak ada perang-perang nak lalu ke apa. Okey. Baik, ini contoh gambar-gambar yang kamu dapat lihat. Memang sangat ramai Ustaz pun dah pergi sampai Kaabah Macam ni. orang miskin je Ustaz. Tak adalah. Kaabah ni pun Ustaz dah pergi depan-depan dah. Besar Kaabah ni. Kaabah ni sangat besar, sangat cantik. Kamu kalau tengok mesti tenganga mulut kamu. Okey. Ni hotel yang Ustaz duduk dulu. Nampak tak sini? Ustaz dulu duduk hotel ni je. So dekat dengan Kaabah. Murah. Mahal lah juga. Ustaz tak daripada cermin tu terus nampak Kaabah. Okey. Baik, rukun haji yang ni kamu boleh baca lebih detail sendiri. Yang pertama mesti ada niat. Kemudian wukuf di Arafah. Arafah ni merupakan satu kawasan yang lapang, yang sangat besar. Yang ketiga, tawaf. Tawaf ni apa tawaf? Pusing Kaabah. Berapa kali? 7 kali. Arah jam ke lawan jam? Arah jam. Lawan jam. Okey, yang keempat sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Ustaz, apa tu sa'i? Sa'i tu maksudnya lari-lari kecil ataupun berulang alik juga antara Safa dan Marwah. Safa tu apa? Safa tu bukit. Marwah pun sama bukit. Antara dua bukit kamu kena pusing juga. Okey, bukit tu kecil je, tak adalah tinggi mana. Ustaz dah tengok dah. Oh, saya ingat dah kenapa kena buat ni. Sebab apa? Saya ingat. Okey, yang kelima cerita dengan Nabi tu. Yang kelima bercukur atau bergunting. Ni bercukur. So kebanyakan kena botak. Boleh nak botak, boleh tak nak botak. Ustaz pun dulu buat umrah Ustaz potong botak kepala Ustaz. Botak atau tak botak. Okey, dan yang keenam mesti tertib. Mesti ikut turutan. Kamu buat haji, buat umrah tak boleh lompat-lompat. Ustaz, kalau tak potong boleh rambut? Potong sikit boleh, potong sikit. Dia kata cukur. Potong sikit pun tak apa. Tinggal rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey. Baik. Yang seterusnya, baik, apa beza rukun dengan wajib ni? Kalau rukun, kalau kamu tak buat, kamu tertinggal dan kamu tak ikut turutan, haji kamu batal. Kamu kena batal terus. Tapi wajib haji pun kena buat. Tapi kalau tak buat, tak batal. Cuma kena tertinggal, kamu kena bayar duit. Bayar dam, bayar denda. Okay, itu beza dia. Yang pertama, berihram. Ihram ni apa dia? Ihram ni pakai baju putih. Ni baju putih ni, nampak tak? Ustaz pun dah pakai baju ni. Siapa lelaki yang pakai baju ihram, tidak dibolehkan memakai seluar. Seluar dalam pun tak boleh pakai. Baju kecil kat dalam pun tak boleh pakai. Hanya pakai kain ni saja. Okey lah. Dia macam dua tuala yang besar. Satu kat bawah, satu kat atas. So memang kamu... Masa spender tak boleh pakai? Ya, tak boleh. Ustaz waktu buat... Dengarlah dulu. Ustaz lu waktu buat ihram, rasa sejuk. Kamu jangan risau. Habis Ustaz, tak pakai spender kalau terlondeh macam mana Ustaz? Okey, cara dia ialah dia diberikan satu tali pinggang. Tali pinggang tu kamu beli ikat, jangan risaulah. Setakat Ustaz pergi umrah tu. Akan simbangkan air sana. Setakat ni tak pernah lah tertanggal ke apa. Okey, tertanggal piwik-piwik. Dia orang pakai tali pinggang tu. Nampak tali pinggang ni. Hitam-hitam tu, hitam-hitam. Saudara tanya kalau kena air macam mana? Kalau kena air. Kena air nampak juga. Tak, dia tebal. Dia sangat tebal kayak ihram. Baik. Kalau kamu dah tahu, ihram ni berkataan daripada haram. Maksudnya kamu sedang melarang diri kamu. Antara larangan bagi orang lelaki apa juga? Memakai minyak wangi, tak boleh pakai kopiah, pakai songkok semua tak boleh. Batal kena bayar. Ni ihram ni namanya ihram. Ada disiplin dia. Kamu tak boleh pakai penitup muka. Okey, yang perempuan kalau itu lain lah kot, itu hukum dia lah lain. Kemudian apa lagi? Kamu tidak boleh mencabut pokok-pokok yang kalau kamu jumpa nanti mencederakan haiwan semua tak boleh. Cabut daun dekat pokok nanti kat sana pun tak boleh. Kamu jumpa jalan-jalan kan, tiba-tiba kamu nampak pokok. Daun kamu nak cabut, nak ambil buah durian itu kat situ, tak boleh. Durian tu kalau jatuh sendiri ambil. Tak ada, durian mana ada kat Arab Saudi. Okey. Dekat Arab ke? Kalau ketika kamu nak buat. Habis tu kalau pokok dia tanam sendiri tak boleh ambil. Tak boleh. Kalau ketika kamu berihram, kalau kamu tengah berihram. Ihram. Kalau tak berihram boleh je.
Contoh orang ni, dia tak berihram pun boleh lah. Okey. Macam mana dia orang nak petik? Ikutlah. Okey, baik. Yang Ustaz. Okey, yang tadi tu untuk lelaki tau Ustaz cerita. Untuk perempuan dia lain. Okey, bermalam di Muzdalifah. Okey. Itu tempat lapang juga, kena bermalam kat situ. Ada tarikh dia tertentu. Itu syarat-syarat dia lah. Dia macam haji ni. Haji ni dia macam checkpoint tau. Kamu pernah main Exploris tak? Kamu lari-lari, kamu kena selesaikan tas-tas tu, betul tak? Lepas kamu pergi tempat A, kamu pergi tempat B, betul tempat C. Macam itulah juga haji. Haji mula pergi Arafah, lepas tu pergi Muzdalifah. Dia ada checkpoint dia. Dekat setiap checkpoint tu, dekat setiap checkpoint tu ada task yang kamu kena buat. Contoh Muzdalifah ni, kamu kena tidur kat situ, kamu kena bermalam kat situ. Tak boleh datang waktu siang. Arafah pula yang tadi kan kita belajar Arafah kan. Arafah tu pula kamu kena datang waktu Zuhur hingga Asar sahaja. Ni hukum dia Arafah. Waktu subuh jangan masuk lagi. Lepas waktu Asar kamu kena bergerak. Kamu tak boleh berada ada Arafah. Kamu kena pergi ke checkpoint yang seterusnya. Haji ni apa kalau tak pergi apa jadi? batal lah haji kamu. Kalau penat buat. Okey, dah lah bayar beribu-ribu dah lah batal. Penat je. Okey, baik. Checkpoint tu Ustaz pernah pergi? Tak. Tu untuk haji, umrah tak ada. Okey. Okey, kemudian melontar Jamratul Aqabah. Yang ni checkpoint yang macam seterusnya. baling dosa. Apa baling dosa? Simbolik baling. Okey, membaling. Yang ni pun checkpoint yang seterusnya. Checkpoint yang seterusnya bermalam di Mina. Okey. Okey. Mina. Kemudian melontar Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah pada hari Tasyrik. Okey, ini checkpoint dia. So banyaklah checkpoint pada haji kamu kena buat. Apa yang dia orang dapat? Itu semuanya ada pahala. Ini semua pahala, ini semua ketetapan daripada Allah Taala. Ini semua macam buang dosa. Ya. Macam kamu ambil wuduk lah. Kalau kamu ambil wuduk, dosa-dosa kamu akan gugur. Macam tu juga. Okey. Baik, untuk umrah, yang ini saja tau. Umrah ni saja. Niat, wukuf, tawaf. Yang perempuan? Kalau haji dia campur yang ni. Ni dalam umrah tak adalah. Umrah tak payah. Okey, umrah tak payah bermalam di Muzdalifah. Tak payah pun. Okey, umrah mudah sikitlah. Haji banyak lagi. Okey, ni semua perkara-perkara yang kamu akan belajar nantilah. Bila kamu nak besar nanti kamu akan belajar lagi. Okey, kemudian kat sini kamu belajar jenis-jenis haji. Ada haji ifrat, tamattu', haji qiran. Apa beza dia? Haji ifrat maksudnya apa? Haji dan umrah mengerjakan haji pada bulan haji dan mengerjakan umrah setelah selesai haji. Maksudnya dia buat haji dulu baru buat umrah. Kamu kena ingat beza dia. Haji tamattu' maksudnya kamu buat umrah dulu, lepas tu baru haji. Dan yang terakhir haji qiran, kamu buat haji dengan umrah serentak. So apa beza dia sekali lagi? Ustaz ulang Haji ifrat. Yang qiran tu saja. Qiran buat serentak. Saya buat serentak. Dia niat dua terus. Dia niat dia nak buat umrah dengan haji terus. Boleh. Okey, ifrat apa maksud dia? Buat haji lepas tu buat umrah. Tamattu' buat umrah baru haji, qiran buat serentak. Okey, ingat turutan dia. Yang basic orang buat ifrat Ustaz. Yang basic orang buat. Yang ni. Okey, ini sunat-sunat haji dan umrah Ustaz tak nak tekan sangat. Okey, yang ni kamu boleh baca sendiri. Baik, Ustaz tak sabar. Sekarang jom kita buat kuis. Okey, kita buat soalan kuis. senang amat dah. Kita buat kuis haji dulu. Okey, haji. Siapa yang buat haji dengan umrah? Hamidah kan? Betul tak Hamidah? Habis jinayat kan? Sekali jenayah. Siapa buat haji dan umrah? Bukan saya buat jenayah. Hamidah. Hamidah jangan jawab Hamidah tahu kan Hamidah? Okey, Hamidah jawablah juga. Tante dia pun tak ingat kepada dah. Mesti 10. Okey, Ustaz bagi kat ruangan chat ke garisan. Sedia. 10. Ni kau Ustaz. Ya. Email daunnya. Ya. Nak kopi dah. Sekejap, nak masuk.
nak masuk tepat lah habis loading. Tolong. Dah. Okay, press and go. Benda ni Ah. alah timer kan? Ui, amazing betul. Amidah letak Oh timer. my god. Aduh. Kunjungi Baitul Haram di Mekah. Amidah punya kreativiti. Ada pula haji dengan mengerjakan Ustaz ibadat pun baru tertentu jawab menurut soalan dia ni. Syarat-syaratnya adalah pengertian bagi apa ni? Okay, Ustaz dah soalan. Okay. Wajib dia dah kata senangnya. wajib. Apakah mengerjakan ibadah haji wajib? Alah, senang sangat ni. Berikan syarat wajib bagi umrah kecuali hamba. Alah, senang. Apakah dia masukkan dengan as-suttah? Kenapa ada timer macam ni? Pelik lah. Biarlah dia buat. Alah. Tak sempat. Tak aduh. Syarat berkemampuan. Okay. Syarat. Ustaz tak sempat. Marah Ustaz ni je. Aduh. Apa cepat lah masa dia, Ustaz. Saya 2 Ustaz, saya 2/10 Ustaz. Allah teguk je. Saya Orang nak tekan wajib, dia tekan haram. Okey. Orang nak tekan berakal, dia tekan, nak tekan hamba, dia tekan Okey, haram. tak apa. selamat saya baik hati. Boleh ke buat sekali lagi, Amilda? Tak boleh. Boleh kan? Okey, kita try buat sekali lagi. Pantas sikit, Ustaz sampai soalan 9 je. Soalan 10 Ustaz tak sempat dah. Laju betul, Ustaz. Cabar agak dia punya ni, Amilda ni. Senyap-senyap dia, bahaya betul. Masa. Okey, kita kena cepat. Tak boleh Okey, kuru-kuru jawab sekali lagi. Afrina, cuba juga. Ini bagus soalan yang Amilda buat. Legas umrah hamba. Okey. Boleh memandaikan kita semua. Soalan dia bagus. Berkemampuan. Okey, dah soalan 4 betul semua. Wajib haji. Aduh. Ni baru wajib haji. Aduh. Berapakah jenis haji? 2. Salah dah 3. Hitam. Okey, betul. Mengerjakan balasan neraka. Allahu Akbar. Okey, saya dah ingat dah jawapan dia. Buat yang baru. Okey, boleh. Cepatlah soalan, jangan habis masa apa ke. Alah. 8/10 sempat tapi 8/10. Power. Berapa? 10. Okey, baik. Kita stop sekejap. Sekarang kembali kepada sini. Okey. Baik, untuk kuis-kuis yang seterusnya kita akan buat pada sesi kelas yang akan datang, boleh? Okey. Okey, so sekarang Ustaz nak bagi satu task yang berbeza sikit untuk kamu semua, boleh tak? Boleh. Okey, kita ada 4 orang. So Ustaz nak minta kamu buat kuis tauhid pula. Okey. Okey, baik. Sekarang kita bincang kita nak tajuk mana. Okey, jom. Ustaz share screen. Boleh. Okey, tauhid pula. Tadi fiqh kamu dah power. Okey. Okey, Saya nak tajuk. Okey, senang je. 1 2 3 4. Siapa nak 1? 1 2 3 4 saya nak 1. Samyat. Okey, Akil Samiat. Bab 2 siapa nak? Mujizat. Saya Ustaz, saya mukjizat. lah mujizat. Okey, Amidah. Siapa mujizat yang sebut? Saya. Tak apa, Amida. Amidah mujizat. Yang ketiga. Saya nak syirik Okey. dan syirik Okey, dan perkara Darwish ambil bab syirik dan perkara-perkara khurafat. Dan yang ketiga, Afrina. Boleh Afrina? Ustaz, bila Saya- kita kena tambahan? Saya ambil tajuk ni bukan saya sebabnya saya syirik. Ya, Ustaz faham lah. Ustaz, Ya, Awak soalan ingat tak susah. yang kita buat keletaman dengan LP? ingat? Ustaz buat pasal syirik yang tengok teropong lepas tu. Allah Akbar. Ya, saya ingat. Okey. Baik, ini untuk yang hari ni pula. Kamu Ustaz minta tolong buatkan ni untuk kita test pada kelas yang akan datang. Boleh? Okey, so Okey. bab 1 Akil Syahmi, bab 2 Amilda, bab 3 Afrina dan bab 4 siapa? Darwi Zikri. Boleh? Yes. Okey, baik. Selesai. So sekarang Ustaz nak bagi kuis yang kedua untuk fiqh. Siapa saya tolong saya Sekejap. nak Ustaz nak tengok yang tajuk senang. dulu. Saya punya senang.
Tak bagi yang Darwish punya Ustaz. Saya punya senang sangat Ustaz. Tak Okay, susah. dah nak bagi Darwishnya. Korang tak ulang kaji ke Darwish punya ni? Tak apalah saya punya senang sikit. Okay, Soalan Ustaz dia- bagi Akil Syahmi punya boleh? Soalan dia Jangan senang. pun masa Akil. Jangan Okay, masa. dua kuis je dulu hari ni. Okay, baik. Dah letak masa Ke tau. garisan. Sedia. Kalah. Okay, Ustaz pun baru nak jawab. Soalan senang saya punya. Tak susah. Apa binatang yang halal disembelih? Sekejap saya nak kopi. Ya Allah. Apakah hewan yang haram disembelih? Okay. Apakah hukum sembelihan? Hey, gay. Apa benda ni yang keluar daripada kena spam? Alah, umur Ustaz tak ingat lah. Oh, betul. Okay. Allahu Akbar. Apa ni? Okey, jom kita masuk. Apakah binatang yang halal disembelih? Kucing. Okey, kucing. Hewan apa yang haram disembelih? Lembu. Okey, betul. Apakah hukum sembelih? Wah, bagus lah. Akil ni cikgu dia baik. Dia tak garang-garang. Haram. Mudah soalan susah. Okey, betul. Umur berapakah kambing boleh? Ada umur juga ke? Ada. 90 tahun lebih. Kenapa 2 tahun lebih? Pilih kifayat tak apa Sekejap. Pilih kifayat. Sekejap. Kifayat naik. Apa ni? Naiyat. Okay. Akil, apa ni yang dah tulis ni? Naiyat. Apa ni? Apa ni? Ustaz. Oh, Ustaz. Ya. Apa Akil tulis dekat soalan kelima ni? Naiyat kerana Allah. Niat. Oh, dah tulis betul-betul lah. Akil nak laju tu. Nak laju sangat kenapa? Dia suruh pilih 3 syarat. Kan? Dia dah keluar 3 jawapan kan? Ya. Pilih 2 alat sembelihan. Kapak, gergaji, pisau yang tajam. Apalah, orang buat yang kotak tu. Pilih syarat sah yang dikorbankan kecuali buta. Sembilan ialah membeli binatang yang halal menggunakan sesuatu yang tak ada sayang gigi dengan syarat-syarat tentu. Ialah pengertian. Kan? Senang. Pilih hikmah sembelihan. Putus urat dan halkum marik. Tak? Kenapa Akil buat 9 soalan? Okay. Baik. Pelik. Okay, Afrina 99 juga. Dari 99. Okay. Dan lain. Amida, berapa markah Amida? Saya 99. Terlalu senang dan 9 soalan. Okay. Baik, tak apa. So sekarang kita dah tamat ulang kaji hari ni. Hari ni kita dah ulang kaji 2 tajuk. Haji dan Umrah dan juga sembelihan. Untuk next class kita akan sambung lagi 2 tajuk. Iaitu tajuk fiqh yang lain. Sementara tu Ustaz bagi masa untuk kamu siapkan tauhid tu dululah. Oh, Ustaz. Ya. Assignment maths hari boleh hantar 2 hari je. Memang 2 hari je. Maksudnya hari last lah. Itu macam mana je? Saya tak faham. Soalan ketiga. Maths. Maksudnya hari ni last lah. Kalau hari Tak, bukan. Esok lah last. Oh yeah. Dia kalau kamu kerja tu kamu dapat hari Isnin, hantar dia Rabu. Kalau dapat hari Selasa, last hantar besok lah. Ya. Oh, okey. Nombor 3 punya soalan tak faham lah. Berapakah jumlah yang 4
patut bayar jika ada mendapat potongan harga. Diskaun sebanyak 25% bagi harganya yang berharga 100. Akil jawab yang mana tu? Ya, Ustaz share screen boleh? Boleh. Apa Akil cakap saya tak faham. Soalan maths tahun 6 eh? Google Classroom sekejap lagi. Google Classroom mana ni? Tak tengok. Lain kali letak notification kat GC tu.